wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pagi ni kita akan sambung. Saya minta awak pergi ke muka surat 59 ya. Muka surat 59 yang mana kita akan tengok contoh equation untuk trigonometri. Macam mana kita nak solve kalau ia dalam bentuk equation quadratic equation ya. Saya akan sharekan. Tolong pergi ke muka surat 59 ya. Muka surat 59 kita nak tengok contoh yang seperti itulah. Okey, saya tuliskan semula. Okey, ini sebenarnya refresh balik yang kelas yang lepas. Cumanya kelas yang lepas tu kita tak ada dalam bentuk equation. Okey, yang ini macam mana kita nak solve kalau soalan tu dia tanya dalam bentuk equation. Okay, example 6 tu, page 59. Ni pada buku awak ya. Okay, saya cuma salin soalan dia. 6 sin kuasa 2 theta tolak sin theta tolak 2. Okey, kalau awak lihat dalam bacaan sin ni, mungkin susah you nak cari dalam kalkulator. Saya prefer you gantikan sin ni sementara dengan bacaan dalam bacaan X. Ya, supaya nanti dia akan jadi 6X, sebab ni kuasa 2 kan. So 6X kuasa 2 tolak sin theta ni, kita ialah dia sama theta kan. Dia ialah X tolak 2 sama dengan kosong. Ya, ini adalah sementara. Temporary. Supaya mudah nanti you nak kira kalkulator. Kalau you lihat sini dia kan dalam bentuk apa? Quadratic equation lah. Bila you tukarkan dia dalam unknown X. Jadi cara dia macam mana? Awak kena faktorkan. Faktorkan menggunakan kalkulator. Okey, yang mana nanti bila you faktor, you akan dapat dua bacaan 2x lah. X satunya ialah 2/3. Kita buat dalam bentuk fraction ya. Satu lagi x2 dalam negatif 1/2. Okey, bila you dah dapat temporary ni kita gunakan x, x1, x2 ni kita tukarkan balik lah. Ya, kita tukarkan balik, dia jadi x ni balik kepada asal equation tu. Asal equation dia ialah sin theta. Saya nak mudahkan awak, kita gantikan dulu sementara dengan x. So sekarang bila dia jadi, kita tukarkan balik, dia jadi sin theta sama dengan 2/3 lah. Ada 2. Satu lagi sin theta dia negatif 1/2. Yang ini yang awak akan pakai. 2 ni. Ini baru sama macam latihan, macam contoh sebelum ni yang mana awak kena carilah value dia. Soalan dia pun kena cari apa ni, find all the angles in the interval. You kena cari value angles tu. So kita pecah 2, kita kena buat satu-satu lah. Macam ni sin theta sama 2/3, sin theta 2/3 ni positif kan. Jadi positif dia akan ada di kuadran pertama dan juga kuadran kedua lah. Cari reference angle dulu. Shift sin 2/3.
So, you akan dapat 41.81. Okay. Seterusnya, buat jadual. Kita ada kuadran 1, kita ada kuadran 2. Kuadran 1, formula kuadran. Ingat, theta dia sama dengan alpha. Jadi, theta untuk kuadran 1, 41 lah. Okey, untuk kuadran 2, apa formula kuadran 2? 180 tolak alfa. Jadi 180 tolak dengan 41.81, you dapat 138.19. Okey, seterusnya ini untuk satu bahagian ya. Sin theta kita ada 2 ni. 2/3 ni positif. Okey, kita buat yang ini pula. Sin theta yang negatif. 1/2. Kat mana sin theta yang negatif? Dia mestilah lagi 2 lah. Kuadran 3 dan juga kuadran 4. Okey. Cari reference angle. Shift sign. Okey, theta negatif ni ingat ya. Negatif ni untuk menunjukkan kedudukan kuadran. So, masa dalam mencari reference angle, you hanya masukkan nilai saja. Tak payah letak negatif. Jadi, shift sin ni 1/2. Sepatutnya you dapat sudut dia ialah 30. Okey, lepas dapat reference angle, buat kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 3. Apa formula kuadran 3? 180 tambah alfa. Jadi 180 tambah 30 lah. Dapatlah 210. Okey. Seterusnya, kuadran 4. Okey, kuadran 4 berapa? Kuadran 4. 360 tolak alfa. 360 tolak 30. Jadi dapat 330. Okey. Jadinya sekarang kita ada 4 lah angle. So, yang terakhir perlu you buat senaraikan theta yang terlibat. Jadi, yang terlibat adalah kita mula daripada kecil lah. 41.81. Kemudian 138.19. 210. 330. Okey, ini senarai dia. Okey, boleh? Ini saya gunakan contoh muka surat 59 ya. Okey, untuk itu kita lihat ada tak latihan yang you boleh buat. Okey, kita boleh buat soalan 9 dengan 10 ya. Okey, saya nak awak pergi ke exercise 4, page 61. Exercise 4, page 61. Saya tulis kat sini. Kalau siapa yang tanya tu, kat mana exercise 4. Muka surat 61. Kita akan cuba soalan 9. Kita akan cari yang samalah. Okay, so soalan 9. Yang sama dengan contoh 6. Kalau ikut situ dia nak cari nilai value X antara 0 ke 180 sahaja. Maksudnya you kena cari theta 0 ke 180 sahaja. Bagi soalan 2 sin 2x tolak sin x tolak 1.
Okey, soalan ni. Kalau you lihat depan dia ada kuasa 2, kemudian ini sin X kan. Okey, ingat saya kata tadi kita sementara kita tukarkan dulu. Sin X ni sama jugalah dengan sin theta. Sin X ataupun sin theta benda yang sama. Ya, cuma dia tukar unknown tu sebagai X lah. Sementara ya, kita gantikan dijadikan dalam bacaan X. Bila dalam bacaan X dia jadi apa? 2X kuasa 2 lah. Sebab sini sin 2X. Tolak sin X ialah X. Tolak 1 sama dengan kosong. Okey. Faktorkan dia. Faktorkan. Kita nak dapatkan nilai X1 dengan X2. Okey, cuba faktorkan. Okey, A dia bernilai 2. B dia negatif 1. Negatif 1. So, you dapat X1 dia 1. Lagi. Dalam fraction ya, saya nak X2 dia negatif 1/2. Okey, bila you dah dapat ni, kita tukarkanlah balik. Jadikan dia sebagai sin X. Okey, nak mudah sin X ni nak senang kita theta lah. Ya, kita jadikan dia theta. Sin X ni sama juga, dia adalah sin theta. Supaya nanti awak tak keliru. Okey, jadikan dia sin theta. Dia samalah sin theta sama dengan 1. Satu lagi ada 2 ya sin theta dia. Sin theta sama dengan negatif 1/2. Kita gantikan. Ya. Okey, seterusnya kita nak cari apa? Masih cara yang sama macam sebelum ni. Okey, kita tentukan sin theta negatif 1/2 dia adalah dari kuadran. Okey, negatif sin theta kuadran 3, kuadran 4. Okey, untuk positif pula kuadran 1, kuadran 2. Okay, cari reference angle dahulu. Shift sin 1. Okey, berapa? Shift sin 1. Okey, 90. Dapat 90. Okey, satu lagi. Kita buat satu, kita selesai satu-satu lah. Selesai dulu bahagian yang ini. Kita dah dapat reference angle 90. Carilah kuadran 1 dengan kuadran 2. Okey, kuadran 1 theta sama dengan alpha. So, theta dia bernilai 90. Okey, kuadran yang kedua theta dia 180 tolak alpha. Jadi 180 tolak 90. 90 lah. Okay, kebetulan kuadran 1, kuadran 2 theta dia sama 90, 90. Okay, seterusnya kita tengok sin yang negatif ni. Sin theta negatif 1/2. Okay, cari dulu dia punya shift sign dia 1/2. You dapat apa? Ya, negatif jangan bubuh. Ya, tolong ingat negatif jangan bubuh. Negatif hanya menunjukkan kedudukan. Kita dapat dia ialah bersudut 30 reference angle. Okey, carilah kuadran 3 dia. Kuadran 3 dia, theta dia 180 tambah 30. Jadinya 210. Okey. Last, kuadran 4. Theta sama dengan
360 tolak 30 lah. Tolak alfa tadi kan. Okay, dapat berapa? 330. Okay, kita tengok soalan. Sekarang you dah ada 4 angle. Kita kena senaraikan. Senaraikan theta yang dia nak lah. Okey, dia cuma nak kali ikut soalan, dia nak antara 0 hingga 180 saja. Jadi kalau you lihat sini, yang ada 0 hingga 180, 90 je lah. 90 saja. 210 lebih daripada 180. 330 pun lebih dari 90. So hanya 90 lah theta yang ada, yang dikehendaki untuk soalan nombor 9. Dan kita lihat skema jawapan. Betul tak? Untuk soalan 9 tu, sudut dia 90 je. Sekejap, saya melihat jawapan. Okey, betul lah. Soalan 9, okey, theta ataupun X. Okay, sebab dia tadi dalam X kan. So theta ni ataupun X ni benda yang samalah. X dia bernilai 90. Okey, soalan seterusnya yang sama dengan contoh ni, soalan 10. Kita cuba soalan 10. Okey, video ni saya record, so nanti you boleh tengok lah yang mana tak jelas. Kita continue next question number 10. Okey, ini value dia. Values of X. Okey, still sama. Dia nak hanya 0 hingga 180. Kita buat je sampai habis. Lepas tu kita listkan angle yang dia nak saja. Okey, so untuk soalan ni dia tangent pula. Tangent 2x tambah 5 tangent x tambah 6. Okey, untuk equation ni dia mesti dua-dua sama ya, dan kena yang ini kuasa 2, yang satu lagi kuasa 1. Yang ini maksudnya kita gunakan, dia mesti syarat dia dalam bentuk quadratic equation. Okey, soalan ini pun sama juga, kita kena nantikan sementara. Tangent 2x ini ialah x kuasa 2 tambah 5. Tangent x ini ialah x tambah 6 sama dengan 0. Ni saya tulis tepi ni. Saya gantikan tangent x sementara dengan x. Untuk buat pemfaktoran. Untuk buat pemfaktoran. Nanti bila dah faktorkan, kita tukar baliklah kepada tangent. Okey, cari dalam kalkulator tu. Cari equation, tekan 1, kemudian pilih degree, tekan 2. So key in, A dia ialah 1, B dia 5, C dia 6. Okey, kita dapat X1 dia 6. 6 pula. X1 dia negatif 2. Tolong tengok video ni betul-betul ya. Saya tak nak awak skip-skip, nak cepat. Nanti awak sendiri yang termiss ya. Kalau ada main point. Kecuali kalau memang betul-betul you dah pandai. Okey, yang kedua X2 dia negatif 3. Okey, once sudah dapat, you gantikan semula lah balik. Ini adalah tangent X negatif 2. Ini adalah tangent X negatif 3. Okey, seterusnya
Tentukan kuadran bagi setiap satu ni. Okey, tangent. Kuadran mana yang tangent dia negatif? Kalau tengok ini solution ni dua-dua negatif ni. Tangent kat mana negatif? Kalau negatif, tangent yang negatif, kalau kuadran satu, kuadran satu lah. Kuadran satu sebab semua positif kan? Semua positif. Semua positif pula. Sign positif maksudnya tangent kuadran 3 lah. 3 negatif. Kemudian kuadran 4. Kuadran 3 tangent negatif. Kuadran 4 add sugar to coffee. Okey, kuadran 4. Sama juga sini. Kuadran 3, kuadran 4. Okey, carilah reference angle 2 bukan negatif 2. Shift tangent 2. Shift tangent 2 63.43. Okey, cari dia punya dia kuadran 3 kuadran 4. Okey, kuadran 3 tadi ialah 180. Silap. Bukan kuadran 3. Kuadran 3 tu lah dia positif kan? Salah. Sebut lain, fikir lain. Okey, kita cari yang mana tangent negatif. Sebenarnya bukan kuadran 3. Kuadran 2. Kuadran 2. 2 dan 4. Jadi kuadran 2, 180 tolaklah 63.43. Ini 180 tolak 63.43 dapat 116. Okey, kuadran 4 pula. 360 tolak 63.43. 296. Okey. Next. Sama juga tangent X ni negatif 3. So dia berada di kuadran 2 dan 4. Cari reference angle dia. Shift tangent 3. You dapat 71.57. 71.57 degree. Okey, carilah table 100. Okey, theta ni samalah juga dengan X Dalam soalan dia X. Find the values of X. So X itu ialah theta. 180 tolak 71. Satu kosong 8.43. Okay, last. Kuadran 4. Theta dia ialah 360 tolak alpha. So alpha dia 71.57. Jadi you dapat 288.43. Okey, kita dah buat semua. Sekarang kita tengok pada soalan, dia hanya nak angle antara 0 hingga 180. Jadi kalau daripada 4 yang ada ni, kalau you kena senaraikan X dia. X ini adalah theta juga
Saya tulis X ataupun theta. Jadi kalau dalam test nanti, kalau you pilih mana-mana, kalau kata soalan tu cakap X, so you dah biasa guna theta, saya terima je dua-dua ni. Ya, ni atau ni. Okey, senaraikan antara 0 hingga 180. So ada dua je lah. Jadi yang ada hanyalah 116.57. Satu lagi 108. Terbalik pula. Patutnya yang kecil 43. Okey, dua je. Ini jawapan dia. Cuba tengok skema jawapan. Jawapan sama tak? Okey, sama ya. Untuk soalan 10 tu jawapan dia 108.43. Satu lagi 116.57. Okey, boleh Boleh? Boleh ke tak boleh? Kita buat dua ya ni. Untuk soalan 9, 10 untuk contoh 6 tadi. Okey, lagi apa? Example 7 muka surat 60 tu saya nak awak cuba ya. Tengok contoh tu dan fahamkan. Tu mudah je. Yang saya tinggal kat awak tu yang mudah je. Cuma saya tak ada tunjuk lah. Ya. Muka surat 60 example 7 tu. Buat sendiri. Okay. Alright. Okay, kalau dah boleh. Kita tengok lagi latihan ya. Okey, kita tengok lagi latihan. Sekarang ni kita fokus pada exercise 4 ni punya latihan lah untuk hari ni punya kelas. Besok saya akan masuk trigonometri yang identiti muka surat 62. Itu untuk besok. Untuk hari ni kita fokus latihan exercise 4 tu. Ada beberapa soalan yang kita kena buat lah. Ya. Okey, lagi apa? Okey, kita tengok soalan 5. Exercise 4 ni masih lagi di exercise 4 page 61. Kita tengok soalan 5. Okay, ni yang kepelbagaian lah yang mana ada yang awak perlukan penggantian untuk mencari angle. Kita tengok soalan 5. Okay, dia bagi secant theta sama dengan cos secant 45. Dia bagi macam ni. Kemudian awak kena cari apa? Dia kata cari value, kan? Find the values of theta lah. Antara apa? 0 hingga 360. Soalan 5 ni ni exercise. Masih lagi exercise 4. Awak kena gantikan. Sebab sekarang ni you tengok sini secant theta. Sini cosecant 45. Mana boleh you nak selesai. Mesti ada solution dia. Solution dia yang saya nampak ialah kita kena buat satu-satu. Okey. Kita nak buat dulu serentak tak boleh. Sekarang kita gantikan dulu cosecant 45 ni. Ya, bermula secant theta. Okey, cosecant. Ingat lagi yang tangent sin cos. Kalau cosecant ini adalah 1 per sin 45 lah sebenarnya. Ya. 1 sin 45 lah. Ya. Cosecant ini adalah 1 per sin. So cosecant 45, 1 sin 45. Okey, cari dulu yang ini. Okey, pemudahkan dulu. 1 per sin 45 berapa? 1 per sin 45.
You akan dapat, kita buat dalam 4 titik perpuluhan lah. You akan dapat 1.4142. Okey, kita kena ganti yang sebelah kanan dulu. Awak tak boleh ganti dua-dua serentak. Sama juga nanti tak jumpa. So, you gantikan dulu sini. Jadikan dia nombor dulu. Sebab sini yang ada nombor kan ada 45. So, kalau gantikan dalam bentuk nilai. Okey, bila dah dapat 1.4142, baru kalau you nak cari second theta dalam kalkulator pun tak ada. So, baru you gantikan second theta pula. Second theta pula sama dengan apa? Second. Dia sama dengan 1 per cos theta kan. Second theta ni ialah 1 per cos theta equal 1.4142. Okay, seterusnya baru you cari cos theta lah. Bila cos theta kita akan switch lah. Okay, yang mana dia akan jadi 1 per 1.4142. Ya, satunya pergi sebelah sini. Ni bahagi kan. Pergi sebelah sini dia jadi 1 per 1.4142. Okey, cuba you dapatkan 1 per 1.4142. You dapat cos theta sama dengan 0.7071. Bila dah dalam ini barulah mudah. Sekarang tinggal cos theta je kan. Ini yang penting ni. Mula-mula tu dia pening sebab you kenalah buat penggantian dulu. Dapat sini baru you boleh teruskan untuk cari theta. Okey, so cos theta yang ni positif. Kat mana kuadran yang positif? Cos. Pertama confirm lah kuadran 1 positif. Satu lagi dia positif ialah di add sugar to coffee. So di kuadran 4. Okay, next. Cari reference angle. Shift cos. Untuk 0.7071. Okay, berapa? Shift cos 0.7071. You dapat 45. Okey, dah dapat 45. Kita cari nilai lah. Kuadran 1. Theta dia sama dengan alfa. Jadi 45 lah. Kuadran 4. Theta sama dengan 360 tolak 45. So 315. 45, 315. Okey, so senarailah. Senaraikan theta yang ada dua je untuk soalan ni. Dia ada 45, ada 315. Okey, check jap. Soalan 5 tu dekat jawapan betul ke? Okey, betul. Soalan 5. Soalan 5 tu jawapan untuk theta dia ialah 45 dan 315. Okey, inilah solution dia untuk exercise 4 ni. Okey, exercise 5 dah. Soalan 5 dah. Okey, kita tengok soalan apa lagi yang boleh kita buat.
Okay, kita try soalan, maybe soalan 7. Soalan 7. Kita cuba soalan 7 Saya full screen kan balik. Oh, tak boleh pula. Sekejap. Tadi saya dah ganggu dia. Sekejap Okay, kita cuba next question. Soalan 7. Exercise 4. Still in exercise 4. Okay, we try to solve question number 7. Question number 7. Okay, saya tulislah sini. Still lagi in exercise 4 Page 61. Okay, question number 7 ialah 3 second theta sama dengan 5 tangent theta. Dia nak value yang mana? Okay, value dia antara 0 hingga 360. Okay. Ini pun sama juga kes ni. Kalau you lihat dua-dua lain kan. Sini sebelah kiri second, sebelah kanan tangent. Kita kena pilih salah satu lah. Salah satu yang mudah. Soalan 7 betul ke saya tulis ni? 3 second theta, 5 tangent theta. Okay, kalau 3 second theta ialah, kita try 3 second theta 1 per cos theta. Okay, 1 per cos theta. Kan? Okay. Seterusnya. Ni. 5. Okay, tangent theta. Okay, tangent theta ni. Kalau you lihat dekat awal-awal trigonometri. Okay, kalau pada buku tu tolong pergi muka surat. Awal-awal trigo. Okay. Dekat muka surat 48. Awal-awal trigo muka surat 48. Okey, formula untuk tangent. Okey, tangent yang asas yang you tahu ialah TOA kan, opposite per adjacent. Okey, ada satu lagi yang you kena ingat, dia boleh juga sama dengan sin theta per cos theta. Dia benda yang sama. Sin theta per cos theta ini adalah tangent theta. Tu awak boleh tengok muka surat 48. Okey, so sekarang kita mudahkanlah dia. Dia akan jadi 3 cos theta. Sini jadi 5 lagi lah. 5 sin cos theta. Kan? Lepas tu kita akan tukarkan kita kena potong yang mana ada 2 yang you kena potong kat sini. Kalau lihat sini, kalau you gantikan sin theta pergi ke
Sini ada 5 sin theta ni. Padam balik dah. Macam ni kan. Katalah you switchkan 3 cos. Pergi sebelah kan. Dia pergi sebelah per dengan cos theta. So sini tinggal 5 sin theta. Sini akan potong cos theta sama kan. Jadi tinggal 3. Jadi 5 ni bawa sebelah sini. Dia jadi 3/5 lah. Sin theta tu. 3/5 sin theta. Okay, seterusnya dia adalah positif kan. So positif kuadran 1, kuadran 2. Okay, carilah reference angle dulu. Shift sign untuk 3/5. You dapat shift sign 3/5. Dapat 36.87. Okay. Next, cari kuadran 1 dengan kuadran 2. Kuadran 1 dia ialah theta sama dengan alpha. Jadi 36 lah, 0.87. Kuadran 2, 180 tolak alpha. So, tolaklah dengan 36.87. Jadi berapa? 180 tolak 36.87. You dapat 143.13. Okay, 2 je lah nilai yang ada. Jadi kalau you senaraikan, you dapat theta dia ialah 36.87 dan 143. 0.13. Padam dulu lah. Besar ruang yang ada. Tu dekat sini juga. Okay, bila you senaraikan 36. Okey, 2 saja. 36.87 dengan 143. Soalan nombor 7 Okay, kalau kita cek dengan jawapan untuk soalan nombor 7, okay, sama 36.87 dan juga 143.13. Okay, itu solution untuk nombor 7 Kalau awak ada jumpa 2, mesti kena fikirlah yang mana yang you boleh mempermudahkan. Selalunya melalui penggantian lah untuk soalan yang begini. Okey, so saya dah tunjuk pada awak untuk soalan 9, soalan 10, soalan 5 dan soalan 7. So ada lagi yang lain tu saya nak awak buat lah ya. Yang exercise 4 ni. Okey. Boleh? Okey, so untuk kelas hari ini itu sahaja. Ini direkod. Okey, awak boleh tengoklah berkali-kali kalau tak faham ya. Untuk kelas besok kita akan masuk page 62 tu. Trigonometry equation and identities. So kalau ada yang tak faham lagi, bolehlah mesej saya. Katalah you rajin, you nak buat latihan kan. Okey. So terima kasih saya ucapkan kerana sudi mendengar dan tak tarik-tarik. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya.